Tes. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sidang jemaah yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian. Sebelum memulakan hebahan Jumaat pada tengah hari ini, sukacita pihak masjid mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Ustaz Hainurin Samsusah daripada Pegawai Pejabat Agama Islam Daerah Kelang hari ini untuk membuat makluman pelantikan pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid sesi 2023 hingga 2025. Oleh itu, dengan segala hormatnya, saya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Ustaz Hainurin untuk membuat makluman. Dipersilakan. Boleh bagi laluan pada Ustaz. Macam mana pakai? Guna sini. Balik. Balik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengisytiharan tauliah pelantikan anggota jawatan kuasa masjid bagi sesi tahun 2023 hingga tahun 2025. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dimaklumkan bahawa mesyuarat agung khas pencalonan dan pemilihan anggota jawatan kuasa karyah seluruh masjid negeri Selangor telah diadakan bermula dari 20 Ogos tahun 2022 hingga 2 hari bulan Oktober tahun 2022 yang telah lalu bagi mencalonkan pegawai-pegawai masjid dan memilih anggota jawatan kuasa masjid yang baru bagi sesi tahun 2023 hingga tahun 2025. Sehubungan dengan itu, mesyuarat jawatan kuasa tadbir urus masjid dan Surau Negeri Selangor bilangan 5/2022 yang bersidang pada 29 hari bulan November tahun 2022 telah bersetuju dan meluluskan calon-calon anggota jawatan karyah masjid seluruh negeri Selangor seperti mana berikut. Ini sampul tuan ya. Sampulnya saya pun tak tahu lagi, saya tak buka lagi.
Jadi saya buka di hadapan tuan-tuan semualah. Sampul ni di lakri, lakri. Saya buka depan tuan-tuan. Nah ni tuan. Okey. Jadi di sini ada dua keping. Keping yang pertama ialah ahli jawatan kuasa masjid. Senarai ahli jawatan kuasa masjid. Dan yang kedua anggota pegawai selain daripada jawatan kuasa lah. Okey. Saya baca yang pertama dulu ya. Senarai pelantikan anggota jawatan kuasa karya dan pemeriksa kira-kira bagi tempoh 1 Januari 2023 hingga 31 Disember tahun 2025. Masjid At-Taqwa Bukit Kapar, Mukim Kapar. Alamat Kampung Bukit Kapar, Jalan Iskandar 42.200 Kapar, daerah Kelang. Okey. Menurut kuasa di bawah Sub Peraturan 15/2 dan Peraturan 16, Peraturan Masjid dan Surau Negeri Selangor tahun 2017, majlis dengan ini melantik anggota jawatan kuasa karya dan pemeriksa kira-kira seperti senarai berikut untuk mentadbir dan menguruskan apa-apa perkara yang berhubungan dengan masjid. Pegawai masjid. Yang pertama, Encik Mazadan bin Muhsin, jawatan Nazir. Yang kedua, Muhammad Aqdi bin Yaqub, Imam 1. Yang ketiga, Tuan Jamil bin Siwan, Imam 2. Yang keempat, Tuan Sumiri bin Sarimin, Bilal 1. Yang kelima, Tuan Khairun Nizam bin Kusmin, Bilal 2. Yang keenam, Tuan Mohsin bin Hambali, Siak 1. Dan yang ketujuh, Muhammad Sani bin Halim, Tuan Muhammad Sani bin Halim, Siak 2. Ini bagi AJK ya. Kemudian yang keping yang kedua ni ialah anggota jawatan kuasa karya selain pegawai masjid. Okey. Yang pertama, Tuan Ismail bin Habib, Timbalan Nazir. Yang kesembilan, tak ada nama, setiausaha. Yang ke-10, tiada calon, penolong setiausaha. Kemudian yang ke-11, Muhammad Nazri bin Suim, jawatan bendahari. Yang ke-12, Muhammad Fahmizat, Tuan Muhammad Fahmizan bin Muhammad Mustaqin, jawatan penolong bendahari. Kemudian seterusnya, Tuan Hairul Anwar bin Sacari, ahli jawatan kuasa. Tuan Muhammad Siddiq bin Sa'ad, ahli jawatan kuasa. Puan Kamisnah binti Jani, ahli jawatan kuasa. Tuan Jamaluddin bin Haji Sahli, ahli jawatan kuasa.
Tuan Zulbahrin bin Nurdin, ahli jawatan kuasa. Tuan Muzaffri bin Burhanuddin, ahli jawatan kuasa. Tuan Muhammad Farizwan bin Saroji, wakil pemuda. Puan Sabariah binti Jasman, wakil muslimat. Dan Puan Zanariah binti Omar, jawatannya pengurus jenazah muslimat. Kemudian yang terakhir sekali, 2 orang pemeriksa kira-kira, iaitu yang pertama Tuan Arifin bin Jelani, pemeriksa kira-kira 1, dan yang kedua Puan Siti Rahmah binti Jumahir, pemeriksa kira-kira 2. Adapun jawatan setiausaha dan penolong setiausaha dimaklumkan belum dilantik. Jadi pada bulan Januari nanti jawatan kuasa pelantikan di peringkat unit perusahaan masjid daerah Kelang akan mengadakan mesyuarat untuk melantik calon-calon yang belum ada nama. Ya. Jadi untuk makluman terkini, inilah dia. Jadi kurang lebih saya mohon ampun dan maaf. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nak serahkan pada Nazir ke Ketua Kampung? Okey. Okey. Okey, terima kasih pada Ustaz Hainurin yang telah menyampaikan makluman kepada pelantikan ahli jawatan kuasa. Dengan itu, seperti yang semua sedia maklum, jadi Ustaz Hainurin akan menyerahkan surat pelantikan tersebut kepada Tuan Nazir kita, Cik Masad Ain Husin, bagi serahan surat pelantikan. Dipersilakan. Okay, terima kasih pada Ustaz Nurin dan dijemput untuk duduk di saf. Dan saya jemput Tuan Nazir untuk berikan patah 2 kata. Seminit insyaAllah. Seminit 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang dikasihi Ustaz Hainurin bin Samsusah daripada pegawai Pejabat Agama Islam Daerah Kelang, Tuan-Tuan Iman, Tuan Bilal, Tuan Siak serta ahli jamaah sekalian. Alhamdulillah baru sebentar tadi kita telah dimaklumkan tentang pengisytiharan Jawatan Kuasa Masjid At-Taqwa Bukit Kapar bagi sesi 2023 hingga 2025. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak Ustaz yang sudi hadir bagi mengisytiharkan jawatan kuasa bagi sesi yang akan datang. Dan seterusnya saya bagi diri saya sendiri mengucap terima kasih pada pihak JAIS yang memberi kepercayaan melantik saya dan juga jawatan kuasa yang baru bagi memimpin Masjid At-Taqwa Bukit Kapar untuk sesi 2023 hingga 2025. Dan kita ada masa yang singkat untuk kita tunaikan solat Jumaat. Cuma saya sikit nak berpesan pada tuan-tuan semua. Pertamanya adalah marilah sama-sama kita terus imarkan masjid kita, bantu masjid, ya. Dan yang paling penting adalah tegurlah saya, tegurlah jawatan kuasa jika ada melakukan sembarang kesalahan dan kesilapan. Ya, dan marilah kita jadikan masjid kita ini sebagai salah satu
masjid yang terus imarah, makmur, dan kita sumbangkanlah apa saja idea yang kita ada untuk bangunkan masjid ini insya-Allah. Jadi Ustaz sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع الصلاة والشرم. الحمد لله القائل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Tunaikanlah segala urusan Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meredai hidup kita, bahagia di dunia dan di akhirat. Musibah besar yang mengancam umat Islam di negeri ini adalah penyelewengan akidah dan pemikiran. Berbagai jenis kecelaruan didedahkan kepada umat Islam hari ini, di mana terdapat golongan yang menyeliputi pemikiran mereka dengan Islam, akan tetapi hakikatnya menjambang jauh daripada ajaran Islam sebenar. Disebabkan oleh hasutan hawa nafsu dan akal yang singkat, lahirlah pemikiran yang ingin membebaskan agama ini daripada tafsiran dan kefahaman yang telah diwarisi ulama Islam sejak zaman junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga hari ini. Perkara yang mimbar maksudkan di sini ialah usaha untuk mentafsirkan agama Islam dengan cara pandang yang liberal atau bebas, serta merubah apa yang telah diwarisi oleh ulama terdahulu dengan tafsiran yang menggunakan akal semata-mata, tanpa panduan ulama dan kaedah yang telah digunakan oleh ulama-ulama Islam sejak dahulu hingga kini. Dengan mukadimah ini, mimbar hari ini akan memperkatakan tentang bahaya pemikiran Islam liberal. Hadirin Jumaat yang dihormati sekalian, maksud pemikiran Islam liberal ialah suatu pemikiran yang berupaya membebaskan umat Islam daripada Islam yang satu, yang disepakati, dan Islam yang sudah mantap dan kukuh sekian lama. Dalam sejarah Islam, pemikiran sedemikian dahulu dikenal dengan nama golongan Ibahiyun, yang bermaksud golongan yang serba membolehkan apa sahaja, yang haram menjadi halal, yang wajib menjadi tidak lagi wajib. Maka apa nak jadi dengan Islam kalau begini halnya? Zina, arak, judi semua menjadi halal. Solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat semua tidak lagi wajib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perkara ini jelas sesat, bahkan boleh menyebabkan gugurnya iman sekiranya individu atau golongan tersebut beriktikad pada perkara yang bercanggah dengan apa yang ketahui dalam agama secara pasti. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini lahir pemikiran yang tidak jauh daripada golongan Ibahiyun ini, yaitu pemikiran Islam liberal. Ada di antara perjuangan pemikiran ini yang telah melanggar ijma' atau konsensus umat Islam. Misalnya, dalam hal asas cara penetapan dan penggalian hukum atau dikenal dengan istinbat hukum, mereka tidak lagi mahu mengikuti manhaj yang telah digariskan oleh imam-imam mujtahid dahulu, yaitu mengikut manhaj usul al-fiqh, ulum al-hadith, ulum al-tafsir, kalam dan lain-lain. Justru mereka berkempen untuk mentafsir Al-Quran sebebas-bebasnya. Bahkan kaedah tafsir yang dipegang secara ijma' oleh para ulama juga dibakul sampahkan, dan mereka mengambil penafsiran mengkritik teks yang digunakan dalam memahami kitab Bible. Apa nak jadi? Keluarlah pendapat daripada mereka seperti anti-hadith, rambut bukan aurat bagi wanita, zina tidak haram kalau suka sama suka, maka hancurlah agama. Modus operandi atau kaedah yang mereka gunakan
tidak jauh dengan golongan mazhab tidak bermazhab ataupun al-mazhabiyah, iaitu cara menjatuhkan kewibawaan dan hak kuasa ulama Islam terdahulu. Bagi al-mazhabiyah, mereka selalu mengkritik pendapat dan ijtihad ulama mazhab terdahulu dengan slogan ulama tidak maksum, boleh salah dan tidak ada dalil atau hadisnya dhaif atau lemah. Sedangkan buat Islam liberal pula berani mempolok Imam Asy-Syafi'i dan ulama mujtahid lainnya dan menganggap mereka ketinggalan zaman, tidak relevan dan punca taklid buta. Bahkan kitab Sahih Al-Bukhari pun dituduh tidak lagi sahih. Lalu apa yang sahih? Tidak lain hanya pandangan tokoh mereka sahaja. Apa yang akan terjadi pada umat Islam di Selangor ini? Wahai saudara jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sekiranya pendapat ulama diperlekeh, kitab-kitab kuning yang beratus tahun dijadikan sumber hukum dalam menghasilkan fatwa dan panduan hidup bagi umat Islam, semua ditolak dan diperlekeh. Lalu mufti FB dan ulama YouTube yang dijadikan panduan dan sumber hukum, apakah kebenaran zaman ini diletakkan pada jumlah likes dalam FB atau membiarkan komen netizen sebagai penentu kebenaran suatu perkara? Akhirnya ilmu tidak lagi di pondok-pondok, sekolah-sekolah, masjid-masjid, universiti-universiti. Sebaliknya ilmu dinilai benar melalui media sosial. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, ciri-ciri pemikiran Islam liberal juga tersebar melalui gerakan feminisme atau perjuangan hak wanita. Pada hakikatnya Islam adalah agama yang tegas dalam memuliakan dan melindungi para wanita. Kedatangan Islam mengharamkan adat jahiliah yang membunuh anak-anak perempuan mereka dan memberi hak kepada pemimikan wanita setelah dibayarkan maharnya. Islam juga memuliakan wanita dengan mewajibkan mereka menutup aurat. Perkahwinan jahiliah adalah tanpa batas, sedangkan Islam membataskan berpoligami kepada 4 orang saja. Akan tetapi, yang kita risaukan terhadap puak Islam liberal ini ialah apabila mereka mula ingin merubah hukum hakam yang telah pasti dalam Islam sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, ada usaha daripada mereka untuk menghalalkan perbuatan ringkasnya LGBTQ, lesbian, gay, bisexual, transseksual dan queer, yang jelas bercanggah di dalam Islam. Lebih bahaya lagi, ada dalam kalangan mereka yang menganggap kitab-kitab fikih ulama mazhab 4 adalah disusun oleh ulama-ulama lelaki adalah bersifat patriarki yang menyebabkan banyak hukum menyebelahi kaum lelaki. Maka ada daripada kalangan mereka ini yang melawan ijma' ulama dengan membuat bid'ah yang keji, seperti membenarkan wanita menjadi imam solat kepada lelaki, bahkan di dalam solat Jumaat sekalipun. Sidang Jumaat sekalian, patriarki adalah sebuah sistem di mana lelaki memegang tampuk kekuasaan dan dominan dalam pentadbiran, manakala wanita ialah orang bawahan. Sistem pemerintahan patriarki meletakkan lelaki sebagai jalur utama dalam mewarisi tampuk pemerintahan. Lelaki berkuasa bukan sahaja daripada segi politik, tetapi juga moral dan mempunyai hak keseimbangan dalam perundangan. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan lempah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebagian daripada kamu untuk menjadikan mereka melebihi sebagian yang lain tentang harta benda, ilmu ketahuan atau pangkat kebesaran. Kerana telah tetap orang-orang lelaki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan
dan orang-orang perempuan pula ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan pohonkanlah kepada Allah, akan limpah kuningnya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Muslimin sekalian, berdasarkan fatwa yang telah diwartakan pada tahun 2014, jelas menyatakan bahawa fahaman liberalisme dan pluralisme agama adalah sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam, dan kepada mana-mana individu yang berpegang dengan fahaman ini hendaklah segera bertaubat. Mimbar ini juga mengingatkan dan menyeru kepada segenap rakyat Selangor agar menjunjung titah duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pada 13 November 2018 untuk mengekang fahaman dan ideologi yang sesat seperti fahaman liberalisme ini. Mimbar juga ingin menegaskan kepada segenap rakyat Selangor agar sentiasa menghormati hukum syara dan keputusan fatwa yang diwartakan di negeri yang penuh ihsan ini. Pemikiran Islam liberal adalah jelas sebuah pemikiran yang bercanggah dengan syariat Islam dan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Landasan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah dalam urusan akidah mengikut neraca Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Dalam fiqh adalah mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i dan menerima 3 mazhab lainnya. Sedangkan tasawuf pula adalah mengikut Imam Al-Junaidi dan Imam Al-Ghazali. 3 asas inilah yang sudah lama dipegang oleh para umara dan ulama di Selangor sejak berzaman. Semoga kita semua istiqamah dalam perjuangan ini. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita hayati tausiah berikut. Kita, umat Islam, hendaklah meyakini bahawa fahaman liberalisme adalah menyeleweng dan bercanggah dengan akidah pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, kerana asasnya adalah akal dan logik semata-mata serta menolak Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Kita umat Islam hendaklah menolak fahaman liberalisme secara mutlak. 3. Kita umat Islam boleh ditimpa musibah atau bala bencana sebagaimana umat terdahulu yang musnah dan dilaknat kerana menokok tambah dan mereka-reka perihal agama mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa ma fihin. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Dan kalaulah kebenaran itu tunduk menurut hawa nafsu mereka, niscaya rosak binasalah langit dan bumi serta segala yang ada di dalamnya. Bukan saja kami memberikan agama yang tetap benar, bahkan kami memberi kepada mereka Al-Quran yang menjadi sebutan baik dan mendatangkan kemuliaan kepada mereka. Maka Al-Quran yang demikian keadaannya, mereka tidak juga mau menerimanya. Al-Mu'minun ayat 71. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bihurmati hadzal yawmil mubarak an takshif 'anna kurbatana wa an taghfir lana dhunubana وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير الشاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkanlah kami daripada golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhkanlah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani dalam menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berdasarkan kepada syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'ida wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.